Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Saudara-saudara yang budiman, pada kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen dalam siri baca cerpen yang saya kenalkan suatu ketika dahulu. Saya memilih cerpen berjudul Sakinah, hasil tulisan Azizi Haji Abdullah yang pertama kalinya tersiar di dalam Dewan Sastra terbitan November 1996 dan yang terkini dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah kumpulan cerpen terbaru Azizi Haji Abdullah, Pendoa yang Ikhlas, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2020. Sakinah. Segala-galanya bermula pada hari pertama aku mengajar di sekolah KM. Aku ditugaskan mengajar tahun 2. Di sinilah bermulanya sesuatu yang tidak pernah aku duga, walaupun aku menjadi guru hampir 20 tahun. Jangan bising! Jerkah dan bengis adalah budaya mengajarku. Dengan murid-murid tidak boleh tunjuk muka, nanti melampau. Ini prinsipku. 43 orang murid nampaknya diam macam anak ayam takutkan lang sewa. Akulah satu-satunya guru yang mereka takuti. Tengok sini! Jerkahku sampai timbul urat leher apabila ada seorang murid yang masih tidak menumpukan pada papan tulis. Semua memandang padaku. Barangkali mereka nampak misai aku bergerak-gerak. Barangkali mereka nampak janggut aku tercacak. Barangkali mereka nampak biji mata aku terbeliak dengan warna kesumba muruk. Tetapi tempikan tengok sinilah yang menjadi aku naik berang. Panas baranku masih tidak berubah, walaupun sudah 20 tahun lebih aku menjadi guru. Seorang murid perempuan yang duduk di kerusi barisan kedua di belakang antara 43 orang murid yang menyengat perasaanku. Dia berbaju kurung tapi agak kotor. Rambutnya ekor kuda, wajahnya putih ceria. Ketika mula aku masuk ke kelas, aku dapati dia sering tersenyum, seolah-olah sangat gembira melihat dan menerima guru baru. Senyumnya seperti sudah diukir sejak lahir lagi. Tengok sini! Murid-murid yang lain hairan kerana mereka tidak pun berpaling ke mana-mana atau melihat keluar jendela. Tengok sini! Geramku bukan geram kepada semua murid. Yang lain memang takut. Mereka tidak pun berpaling ke arah lain. Tetapi itu, si murid perempuan yang ceria wajahnya, yang bibirnya mengorak senyum, langsung tidak peduli jerkahan aku. Apa jadahnya, aku tidak tahu. Takkan degil sampai begitu rupa? Ya Tuhan, aku nampak dia seperti seekor anak ayam daging yang perlu disiat-siat kulitnya. Tengok sini! Dia memang tidak bergerak. Diam bagaikan tunggul kayu mati. Tetapi itulah, matanya tajam memandang ke arah luar melalui jendela kaca nako, walaupun mukanya menghadap aku. Tengok dan ikut saya aja. Semua bersedia. Tetapi dia semakin meniup bara perasaanku. Matanya tetap memandang keluar. Entah apa yang menarik minatnya di luar, aku tidak tahu. Jim, dhammah, waw, madah, ju. Serentak mereka dapat mengeja dengan bunyi sedikit pun tidak silap. Baguslah kalau semua faham. Tetapi murid perempuan di barisan belakang nombor 2 itu mula membakar perasaanku. Dia masih degil, walaupun mulutnya turut mengeja, tetapi matanya tetap memandang ke arah luar. Bukankah itu biadab namanya? Ih! Semua murid tersentak dan dia juga tersentak. Wajahnya macam pucat, mengalahkan cerita yang sedia ada. Tetapi ulas bibirnya tetap mengorak senyum. Ih, tengok papan tulis!
Memang 84 biji mata menumpukan pada papan tulis, kecuali 2 biji mata itulah. Dialah itu. Dia benar-benar membaca geramku. Dia tetap memandang ke arah luar. Tengok sini. Dia tetap memandang ke arah jendela. Aku pun menulis dan memberitahu apa yang dimaksudkan dengan maddah. Faham? Semua menjawab, faham dengan serentak. Aneh. Si degil itu juga aku nampak berkata faham. Tetapi dia sebenarnya menyindir aku. Benar-benar menyindir. Jika tidak, masakan dia berani perhati keluar dengan bola matanya yang bersinar-sinar. Jembalang apakah yang sangat menarik minatnya? Hei, tengok sini. Dia nampak tersenyum dan bibirnya nampak bergerak-gerak. Siapa boleh eja? Dengan pantas sekali dia mengangkat tangan. Mengalah kepintaran seorang anak peguam di barisan depan. Mengalah kecerdikan anak seorang guru di tengah. Mengalah kefasihan anak seorang jurutera di barisan belakang. Mahu tidak mahu aku terpaksa tunduk dengan syarat siapa dulu, walaupun aku cukup benci dengan kepungahannya. Eja. Aku berkata keras tanpa menggunakan perkataan cuba eja. Jim dhammah waw maddah ju. Katanya dengan bangga, tetapi sangat menyakitkan hatiku. Dia masih memandang ke arah luar seolah-olah bongkak dengan kebolehannya. Aku buat percubaan lagi untuk menguji sejauh mana murid-murid dapat memahami ejaan selanjutnya. Lalu aku pun menulis di papan tulis. Jim dhammah waw maddah lam kasrah nun sukun. Anak peguam mengangkat tangan serentak dengan murid perempuan yang degil itu. Tapi aku sudah meluat padanya. Kedegilannya membuatkan aku tidak mahu peduli padanya. Sudah puas aku bertempik tengok sini, tapi dia tetap melihat ke arah luar. Tetapi sayang, anak peguam itu tidak betul ejaannya. Aku semakin meradang. Siapa boleh eja? Tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Mereka saling memandang. Memang sukar suku kata itu. Murid perempuan yang aku benci itu tetap mengangkat tangan. Dengan ulas bibirnya yang semula jadi bagaikan kelopak angsana menadah embun, dia seperti memberitahu padaku bahawa kalimah itu tersangat mudah baginya. Aku teragak-agak hendak memberi peluang kepadanya. Aku yakin dia hendak menyindir. Kamu, apa nama? Aku mahu mencubanya. Kalau tidak betul, aku akan tampar sekali, biar padan muka. Sakinah, dia memberitahu dengan bangga. Amarahku mula bergelora. Dia menunjuk Samsing lagi. Memang dia tak mahu melihatku. Buruk sangatkah aku? Kamu nak sindir saya, Sakinah? Sakinah heran. Dia macam tidak faham maksud kata-kataku. Tetapi aku sudah berasa kesamsingannya dan kebencianku semakin menjadi. Dia tetap menunjukkan pongah. Sekilas pun tidak pandang padaku. Entah apa benda yang diperhatikan di luar, aku tidak tahu. Sejak tadi dia asyik melihat ke arah luar. Eja, jerkahku dengan penuh benci. Jim dhammah waw maddah ju, lam kasrah nun sukun lin. Bunyinya? Sakinah terdiam. Dia tunduk seperti mencari jawapan. Tangannya menekan-nekan meja. Bunyinya! Aku mengherdik. Murid-murid yang lain mencari jawapan sesama sendiri. Aku tidak tahu mengapa Sakinah tidak dapat menyebut bunyinya, walhal ejaannya tadi betul. Apakah Sakinah hanya pandai mengeja? Bunyinya apa? Aku hampir meluru ke belakang, tapi tidak jadi. Apabila baik-baik sahaja aku hendak melangkah, Sakinah pun menjawab dengan silu malu. Jun Lin. Tiba-tiba serentak murid-murid ketawa seperti lucu benar bunyinya. Betapapun sebutannya betul, aku pun tidak mengatakan betul. Apalagi memberi tahniah atas kebolehannya. Sakinah duduk kemalu-maluan. Wajahnya yang ceria nampak kemerah-merahan. Dia tunduk dan meraba-raba sesuatu di bawah mejanya. Dengar sini. Sakinah memanggung kepala. Tengok sini. Sakinah sengaja juga tegar tidak mahu melihat padaku, walaupun mukanya menghadapku.
Murid-murid yang lain terbeliak memandang padaku dengan takut. Aku memberitahu dalam lembaran ini ada 3 kalimah, iaitu Julai, Julu, dan Julin. Aku minta semua murid menulis dengan elok. Selang sebaris. Semua murid mengangguk. Sakinah tetap melihat ke arah luar. Kemudian semua murid keluar berbaris hendak mengambil lembaran kerja di mejaku, dan Sakinah paling akhir. Aku duduk dengan pongah, memandang selembar demi selembar yang diambil oleh murid-murid. Apabila tiba giliran Sakinah hendak mengambil, aku menekan tangan di lembaran yang hendak diambilnya. Sakinah tidak dapat menariknya. Bagiku, wajahnya bagaikan berpalut dengan tahi kucing, dan Sakinah juga membalas kebencianku dengan pongahnya. Aku sedikit pun tidak memandang padanya. Matanya tetap memandang keluar seperti tadi, walaupun tangannya hendak mengambil lembaran di atas meja. Tanganku terasa ringan hendak menamparnya. Aku cepat beristighfar. Sungguh biadab Sakinah terhadap guru, tidak seperti murid-murid lain memandang padaku. Sombong! Ambil! Kataku dengan bengis. Sakinah mengambil dengan tarikan yang cukup lembut dan beredar ke mejanya di belakang. Memang hari pertama aku mengajar di sekolah baru ini, aku sedar bahawa aku tidak dapat mengenali perwatakan, tabiat semua murid, apalagi latar belakang mereka. Dan Sakinah dengan sikapnya sangat menyakiti hatiku. Entah mengapa, Sakinah sahaja yang aku benci melihatnya. Semua murid mula menulis. Terkemut-kemut, terherot-herot bibir mereka. Saari di barisan depan terjeler-jeler lidahnya. Taha yang di depan sekali tunduk macam orang rabun ayam. Sesekali disedut hingusnya yang tersempal di lubang hidung. Ada 2-3 lagi terkemut-kemut mulut. Sakinah, wajahnya cukup ceria. Tidak nampak pun payah, tetapi sangat tunduk seperti melihat sebutir hama di atas kertas. Sesekali jari-jarinya ditonyoh-tonyoh di kertas. Sesekali dipadam dengan kasar, dan kemudian memanggung kepala lalu merhati lagi ke arah luar. Dah habis, Sakinah? Aku bertanya dengan lantang. Sakinah menggeleng-geleng. Dia tetap memandang ke arah luar. Memang biadab. Tidak mahu lihat guru, memang murid yang biadab. Aku bangun menuju kepada Sakinah. Yang lain sudah menduga bahawa aku pasti menyinga pada Sakinah. Benarlah, Sakinah mempermain-main kerja buat di lembaran yang aku beri. Dia macam protes. Aku dapati tulisannya bengkang-bengkok seperti seekor cacing panjang di tengah panas. Ada tompok-tompok hitam bekas padam. Kertas nampak lebam dan hampir terkoyak. Apa yang kamu tulis ni, Aku bertempik. Sakinah hanya tunduk. Sedikit pun tidak nampak takut. Lain yang saya suruh, lain yang kamu buat. Itulah, suruh tengok tak mau tengok, Aku melepaskan geram. Kepalanya aku sengguk sekali hingga dagunya hampir mencecah meja. Tidak puas dengan itu, aku menampar bahunya sekali sehingga dia terbatuk. Aku berjalan ke meja semula dan duduk di kerusi, menahan amarah yang semakin mendidih. Sakinah benar-benar murid perempuan yang sangat menyakiti hatiku. Sakinah tetap memandang ke arah luar. Tak tulis juga? Aku bertempik. Sakinah tetap memandang ke arah luar. Murid-murid yang lain tidak berani buat bising. Semuanya menulis dengan hati-hati. Tiba-tiba Sakinah seperti ditolak suatu keberanian yang luar biasa. Dia bangun dengan gagah perkasa, datang kepadaku sambil membawa lembaran ditulisnya. Mau apa lagi? Aku menjegil dengan radang. Sakinah tidak pun memandang aku. Dia masih memandang keluar. Dan dengan keberanian yang luar biasa juga, dia berkata, Ustaz, kertas ni kelabu, tak terang, katanya dengan lembut, sopan dan berterus terang. Aku merentap lembaran di tangannya. Pergi, kataku. Sakinah beredar. Aku tidak tahu apakah dia sangat kesal kerana aku menjerkahnya atau kesal kerana dia tersilap cakap. Dia duduk semula dan menyembam mukanya di meja. Aku lihat lembaran. Ya Allah, akukah yang silap? Aku tidak tahu mengapa lembaran yang Sakinah ambil tidak jelas tulisannya. Mungkin dakwat stensil tak cukup atau mesin stensil kurang baik. Patutlah Sakinah tidak dapat mengikut lorek titik-titik huruf yang aku beri contoh. Kertas siapa lagi yang tulisan tak terang? Aku mula tersedar kesilapanku. Hampir 10 orang mengangkat tangan.
Celaka. Ini berarti akulah yang salah. Bawa kemari. 10 orang bangun dengan takut-takut membawa lembaran yang aku beri tadi. Memang sah, cetakan stensil kelabu. Kamu boleh pergi. Esok saya ganti yang lain, kataku dengan sedikit pun tidak mahu mengakui kesalahan. Loceng pertukaran waktu berbunyi. Aku cepat-cepat bangun. Yang lain buat di rumah. Esok tunjuk pada saya, kataku dengan nada yang keras. Apabila Ketua Darjah berdiri dan mengucapkan terima kasih, kemudian diikuti oleh yang lain, Sakinah tidak bangun. Dia tetap duduk di meja. Sakinah mengangkat mukanya lambat-lambat, tapi masih juga melemparkan bara marahnya padaku. Aku tetap memandang keluar. Dia tetap memandang keluar. Di pipinya nampak air mengalir. Nyata dia tidak dapat melindungi semua itu. Aku mendapatkannya semula. Aku lempar lembarannya di atas meja. Kertas itu basah bertumpuk-tumpuk terkena air matanya yang tumpah di meja. Ya Allah, Sakinah. Di luar kemahuanku, aku menepuk-nepuk bahunya, mengusap-ngusap kepalanya sehingga dia tunduk kembali dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak peduli sedikit pun. Pada esoknya aku bangun agak lewat. Masa untuk masuk mengajar pukul 7.45. Sekolah baru aku bertugas ini bukanlah jauh dari rumahku. Untuk sampai ke sekolah cuma 5 minit. Tetapi terpaksa menyeberangi jalan raya dan membelok masuk. Walaupun sekolah baru ini dekat dengan rumahku, tetapi aku belum begitu kenal murid-murid dan pada keseluruhannya. Kerana mereka datang dari pelbagai kawasan dan perumahan. Hujan renyai-renyai. Kalau tidak pakai baju hujan, pasti basah. Mahu tidak mahu, baju hujan buruk terpaksa aku pakai. Dengan motosikal 70cc yang separuh umur, aku memecut mengejar masa. Dan apabila sampai di jalan masuk ke sekolah, aku dapati Sakinah terbongkok-bongkok mengalas beg. Rupa-rupanya dia juga terlewat. Aku tidak tahu Sakinah tinggal di kampung mana atau di kawasan perumahan mana. Aku nampak Sakinah tidak dapat melangkah dengan baik. Kasut putihnya sudah kelabu dan sebelah tapaknya lekang. Hingga aku nampak bagaikan lidah terjeler-jeler apabila dia melangkah, mengatur langkah. Aku peduli apa? Biarkan. Aku perlu cepat karena aku kesuntukan masa. Apabila hampir benar dengan Sakinah, aku nampak dalam hujan renyai-renyai itu, Sakinah seperti hendak melintas. Kerana aku nampak pandangannya arah ke kanan. Sedangkan aku sebelah kiri jalan. Kerana aku pasti dia akan melintas, maka aku tidak pun memperlahankan kelajuanku dan aku menyusuri ke sebelah kiri. Sakinah pasti bergerak ke sebelah kanan. Tetapi tidak. Dia berdiri kaku seperti memberi laluan padaku sebelah kanan. Bam! Bukan salah aku. Dia melihat ke kanan tapi tidak bergerak. Bukan salah aku kerana aku memiper ke sebelah kiri. Sedangkan dia, aku rasa, hendak ke sebelah kanan. Aku terpelanting apabila tayar depan motosikalku betul-betul membertuh Sakinah. Sakinah tersungkur. Aku pula tidak berdaya hendak bangun. Sakinah tertiarap dengan kakinya terkangkang. Begnya terpelanting jauh. Aku nampak dengan deria pandanganku yang berbinar-binar. Di hujung kepala Sakinah ada darah dan sejambak rambutnya berbalut dengan darah. Hujan masih renyai-renyai. Aku tidak berdaya hendak memanggung kepala. Yang aku nampak dalam keadaan berbinar-binar itu, ada sebuah kereta mini minor buruk masuk dan berhenti di tepi Sakinah. Aku cuba memanggung kepala tetapi tidak berdaya juga. Aku tidak sedar apa-apa dalam timpaan rintik hujan renyai-renyai itu. Bila dan siapa membawa aku ke hospital, aku tidak tahu. Tetapi kemudiannya doktor membenarkan aku keluar kerana aku tidak mengalami cedera yang teruk dan diberi cuti selama 2 hari. Manakala Sakinah, aku tidak tahu apa nasibnya. Tidak pun timbul keinginanku untuk menziarahinya. Aku yakin aku tidak bersalah dalam insiden ini. Aku sanggup ke mahkamah. Aku dapat tahu daripada guru-guru bahawa Sakinah masih dirawat di hospital. Dengar khabar, bahunya terseliuh dan kepalanya luka-luka. Biarkan. Padanlah dengan sikapnya yang tidak mahu berhati-hati suatu nak melintas. Hari ketiga, selepas kejadian buruk itu, aku ke sekolah. Guru besar memanggil aku masuk ke pejabatnya. Ustaz patut ziarahnya di hospital, kata guru besar. Terasa punggungku hendak terangkat. Aku tunduk menahan amarah. Apakah guru besar ini tidak tahu aku ini seorang ustaz?
yang sudah maklum hukum hakam menziarahi orang sakit. Aku akan jadi orang pertama menziarahi kalau bukan Sakinah. Tapi ini Sakinah, murid yang cukup tonggah. Ustaz patut berterima kasih kerana bapaknya tidak mengambil apa-apa tindakan. Nampaknya guru besar juga macam Sakinah. Dia mula membakar kesabaranku. Apakah dengan tidak mengambil tindakan boleh mereda benci dan meluap kepada Sakinah? Barangkali guru besar yang botak kepalanya itu tidak tahu bagaimana menyalanya perasaanku. Bayangkan kalau hari pertama aku ditukarkan di sekolah ini, berhadapan dengan murid seperti itu. Bayangkan, saya hanya perlu berterima kasih kepada orang yang menolong bawa saya ke hospital, kataku dengan cuah. Aku mendada dan menjulur kaki sebagai takbur seorang ustaz. Memang Bapa Sakinah. Berkereta mini buruk tu? Ya, Bapa Sakinah. Ya Allah, benarkah itu? Tetapi amarahku tidak dapat menghapus kebaikan Bapa Sakinah. Benciku terhadap sikap Sakinah semakin memuncak. Barangkali kalau Bapa Sakinah datang padaku, aku akan beritahu dengan bahasa yang kasar sekali. Anak kau memang biadab dengan guru, tak hormatkan guru. Aku meminta izin hendak ke balai polis kerana aku diminta memberi laporan. Guru besar membenarkan dan harapannya aku akan terus ke hospital menziarahi Sakinah. Semua guru sudah ziarah. Kemarin kita bawa kawan-kawan sedarjahnya menziarahi Sakinah, kata guru besar seperti memberi rangsangan supaya aku terus ke hospital. Apabila aku sampai di balai polis, aku dapati ada seorang lelaki Cina dengan pakaian agak lusuh. Kaki seluarnya dikotori dengan selut tanah merah. Aku seperti pernah melihatnya. Kedatanganku disambutnya dengan penuh hormat, lebih daripada pegawai polis yang kelihatan sedang menulis sesuatu. Macam mana Ustaz? Tanyanya dengan senyum. Aku acuh tak acuh. Siapa lelaki berpakaian kotor ini yang cuba nak mengambil tahu hal aku? Minta maaf Ustaz. Kejadian itu mungkin tak sengaja, katanya dengan rendah hati. Aku terasa seperti lelaki Cina ini melutut di hadapanku. Sangat rendah hatinya. Sangat tawaduk lakunya terhadap seorang guru. Awak siapa? Kataku benar tak benar, sambil melihat pegawai polis yang sedang menulis. Saya Chan, Bapa Sakinah. Ya Tuhan. Mataku menyilau pandang dari kaki seluarnya hingga ke sinar matanya yang sepet. Dia seorang lelaki dari langit yang disarungkan dengan pakaian tabah. Terima kasih atas pertolongan awak pada hari itu. Tersangat seksa kata-kataku hendak keluar. Tapi anak awak tu tak tengok kiri kanan. Gitulah jadinya, kataku sedikit keras. Bapa Sakinah hanya tersenyum dan mengangguk. Memang anak saya yang salah, katanya lagi dengan merendah diri. Pengakuan Chan ini benar-benar mengasak pongahku lagi. Aku tersengih menunjukkan benci yang tidak terhingga. Kali ini, aku memandangnya dari hujung rambut ke hujung kaki dengan jijik sekali. Apabila pegawai polis yang mencatatkan sesuatu itu selesai menulis, maka aku pun dijemput duduk di kerusi di depannya. Ustaz, boleh Ustaz beri sedikit laporan? Ini Bapak Sakinah. Dia juga akan beri laporan nanti, kata pegawai polis yang berpakaian kemas di depanku. Encik, tiba-tiba Bapa Sakinah berdiri dan memandang pegawai polis. Boleh saya cakap dulu? Aku bagaikan nak menyepak Chan yang lebih muda daripada aku yang berdiri di sisiku. Memang kurang ajar. Adakah dia mahu menegak kebenaran yang anaknya tidak bersalah? Saya mahu minta pada Encik, Ustaz ini tak payahlah beri laporan. Saya tak mahu ambil apa-apa tindakan. Saya mengaku anak saya yang salah. Saya mahu selesai dengan baik. Ya Tuhan, lelaki apakah Chan ini? Adakah dia baru melayah dari langit? Nanti awak tuntut macam mana? Tanya pegawai polis pula. Percayalah Encik, saya tak tuntut apa-apa. Saya mengaku anak saya yang salah. Ustaz ini tak salah. Saya mengaku.
katanya bersungguh-sungguh. Sukar untuk aku percaya, tapi itulah sebenarnya yang berlaku. Aku diyakinkan sungguh-sungguh oleh Bapak Sakinah ini yang dia tidak mahu susah-susah. Dia rela segala-galanya dan dia mengaku sungguh-sungguh bahawa Sakinah bersalah. Ustaz, kata Chan antara sebab dengan tidak apabila aku hendak keluar. Cuma saya minta satu saja Pak Ustaz. Duit untuk berubat? Kataku dengan kasar. Tidak. Habis? Bolehkah Ustaz datang berjumpa dengan anak saya? Untuk apa? Sakinah minta sangat-sangat nak jumpa Ustaz. Dia nak minta maaf. Kata Chan yang cukup fasih berbahasa Melayu. Ya Allah, pundakku seperti dihentak oleh beban malu yang amat sangat. Apakah artinya semua ini? Apakah ini benar-benar permintaan Sakinah atau hanya helah untuk berpura-pura menunjukkan baik hati? Di mana Sakinah? Tiba-tiba itu pula yang terkeluar dari mulutku. Saya dah keluarkan dia dari hospital. Esok saya nak bawa dia urut cara tradisional. Bahu kanannya terselioh sikit, kata Chan yang sesekali menggaru lengannya. Aku seperti seekor kerbau yang ditarik tali hidung. Aku tidak tahu mengapa. Apa yang aku sedar, aku memandu motosikalku mengekori kereta mini buruk yang dipandu oleh Chan sehingga sampai ke taman perumahan kos rendah tidak jauh dari sekolah. Sakinah ada di muka pintu. Bahu kanannya berbalut. Kepalanya berbelit dengan kain pembalut. Sebaik-baik sahaja aku mengenongkat motor, darah amarahku mendidih kembali. Sakinah tetap menunjukkan biadabnya. Dia tidak memandang padaku walaupun bibirnya mengorak senyum menyambut ketibaanku. Masuk Ustaz. Chan mempelawak aku masuk dengan ramahnya. Sakinah, ini Ustaz datang. Jemput Ustaz masuk. Sakinah agak sukar hendak berjalan, tetapi mempelawak aku masuk dengan nada yang lembut. Namun Sakinah tetap dengan kesombongannya. Matanya tidak menyambut aku dengan pandangan yang menyejukkan. Tidak ada siapa dalam rumah Chan kecuali seorang perempuan tua keluar dengan langkah satu-satu. Sudah tua benar. Chan memperkenalkan perempuan itu adalah sebagai nenek Sakinah. Dan nenek Sakinah sangat mesra nampaknya. Chan seperti ingin membuat sesuatu upacara rasmi. Dia duduk menghadapku. Sakinah disuruh duduk di sisinya. Sakinah tetap tidak memandang padaku, tetapi duduknya sangat sopan. Wajahnya ceria, walaupun ada kesan lebam-lebam. Lekas minta maaf pada Ustaz, kata Chan dengan nada agak keras. Riak wajah Sakinah berubah menjadi pucat. Nampaknya Sakinah lebih takut pada ayahnya daripada aku. Seperti hendak merangkak, Sakinah menunduk-nunduk, kemudian melutut di depanku. Tangan kanannya tidak terdaya hendak mengangkat. Sakinah menyua tangan kirinya, menggenggam tanganku tersangat erat. Sakinah mencium tanganku amat lama, sehingga aku terasa ada lelehan air suam di belakang tanganku. Ustaz, saya minta maaf, katanya dalam sebab. Inilah pertama kali aku disebabkan oleh 5 patah perkataan daripada seorang murid yang aku benci. Dengan perlahan-lahan aku mengusap-ngusap kepala Sakinah, menyentuh kain balutan lukanya. Aku nampak Chan tunduk dan menyeka-nyeka air matanya. Tak apa, saya maafkan. Lain kali kalau nak lintas jalan, tengok dulu kiri kanan, kataku. 99.9 amarah dan benciku hilang. Apa yang aku terasa sekarang, Sakinah seperti anakku sendiri. Ustaz, tiba-tiba Chan bersuara. Dipandangnya aku dengan linangan air mata. Sebenarnya mata Sakinah, anak saya ini juling. Mungkin orang tak perasan. Kalau dia memandang ke kiri, sebenarnya dia melihat ke depan. Ya Allah, aku teringat bagaimana Sakinah memandang ke arah lain, sehingga aku menyangkakan dia hendak melintas jalan. Aku teringat bagaimana Sakinah sering memandang ke arah luar ketika aku mengajar.
Aku teringat bagaimana amarah dan bencinya aku membuak-buak ketika Sakinah tidak memandang padaku apabila aku menempik murid-murid memandang hadapan. Aku teringat bagaimana bencinya aku apabila Sakinah tidak melihat buku walaupun dia membaca dengan lancar. Aku teringat. Aku teringat. Ya Allah, begitulah kejadianmu. Ustaz, aku terasa Sakinah memelukku dengan sebelah tangan. Barulah aku terasa air mata seorang murid benar-benar tumpah dari lubuk sopan dan hormat. Sakinah, Ustaz, maafkan Ustaz ya. Ustaz, saya juling Ustaz. Mengapa Tuhan jadikan saya juling? Sakinah menangis terseduh-seduh. Aku dibanjiri air mata. Aku nampak Chan menggapai-gapai menyelamatkan Sakinah. Aku nampak nenek Sakinah tersenyum dalam kelemasan. Dan Sakinah seperti mendapat seurat rambut yang di kepalaku. Chan, beritahu saya, di mana bomah patah yang awak nak bawa Sakinah? Kataku dalam keadaan subak. Chan terpanggung kepala. Dia cepat menjeka air matanya. Petang ini saya datang. Izinkan saya bawa Sakinah berubat. Jangan Ustaz. Petang ini saya ada kerja. Saya kena bawa bulldozer buat kerja sampai selesai. Awak tak payah pergi. Saya saja bawa Sakinah. Sakinah bangun sekali lagi, mendekati aku. Kali ini Sakinah menyepetkan matanya, mengenyek mukanya, memaksa gerak bola matanya sehingga bibirnya terherot-herot untuk memastikan mukanya selari dengan pandanganku. Perlahan-lahan dia meluk aku. Walaupun badannya berbau minyak angin dan ubat, walaupun peluhnya bau peluh Cina yang makan bawang putih, tapi aku terasa pelukannya seperti anakku sendiri. Ustaz, terima kasih, katanya dengan maksa-maksa mukanya berdepan denganku dan membeliak-beliak. Aku hanya mampu meraba kelopak mataku, sedangkan kelopak mataku sendiri berair. Aku tahu bola matanya tidak mampu menentang mataku, walaupun dia cuba memaksa merenungku. Ya Allah, Engkaulah segala-galanya. Dewan Sastra, November 1996. Saudara-saudara, itulah sebuah cerpen yang ditulis oleh Allahyarham Azizi Haji Abdullah, seorang sastrawan tersohor di negeri Kedah dan di Malaysia. Dan Anda tidak akan rugi membaca karya-karya Azizi Haji Abdullah. Sekian dulu buat kali ini. Saya mohon kemaafan sekiranya sepanjang bacaan saya tadi ada kesilapan di sana sini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini dengan lebih gagah dan gigih lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.